Peminjam sewa beli yang memilih mengambil moratorium 6 bulan dari 1 April hingga 30 September 2020 akan mempunyai pilihan pembayaran balik. Persatuan Bank-Bank dalam Malaysia ABM dalam kenyataannya berkata, pelanggan boleh memilih membayar penangguhan ansuran terkumpul 6 bulan bersama ansuran Oktober 2020 tanpa dikenakan caj faedah tambahan atau boleh terus membayar balik ansuran selepas Oktober 2020 menerusi lanjutan 6 bulan tempoh pembayaran balik selepas tarikh matang asal. ABM berkata bagi pelanggan sewa beli yang tidak mengesahkan secara rasmi penerimaan moratorium sebaik menerima notifikasi daripada bank masing-masing, mereka dianggap tidak mengambil moratorium. Bagaimanapun, ABM berkata bank ahli tidak mengenakan caj faedah tambahan atau fee bayaran lewat bagi ansuran tertunggak bagi April dan Mei oleh pelanggan yang menangguhkan bayaran ansuran bulanan jika bayaran bagi April, Mei dan Jun 2020 dibuat tidak lebih daripada 30 Jun 2020. Penggunaan herba untuk mempercepatkan proses penyembuhan pesakit COVID-19 hanyalah cadangan pakar dari China, bukan rawatan utama. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata setakat ini penyakit COVID-19 belum mempunyai rawatan khusus. Menurutnya, alternatif rawatan yang disarankan oleh pakar dari China hanya cadangan sebagai contoh akupunktur dan herba. Perbincangan akhir berhubung rawatan dan rawatan pandemik COVID-19 antara KKM dan pasukan pakar perubatan China akan berlangsung hari ini. Dan perbincangan tersebut dijangka berkisar mengenai kesihatan awam, termasuk makmal dan penggunaan ubat-ubatan dengan lebih terperinci. Pada 18 April lalu, pasukan pakar perubatan China tiba di Malaysia untuk berkongsi pengalaman mereka dalam memerangi pandemik COVID-19. Kerajaan tidak mengiktiraf status pelarian mana-mana kumpulan termasuk Rohingya walaupun mereka memegang kad Pesuruhjaya Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai pelarian UNHCR. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, sebaliknya kumpulan itu diklasifikasikan sebagai pendatang asing tanpa izin atau parti. Malaysia bukan negara pihak kepada Konvensyen Status Pelarian 1951 atau Protokol Status Pelarian 1967 sekaligus tidak mempunyai rangka kerja perundangan atau pentadbiran yang mengawal status dan hak pelarian di negara ini. Namun atas dasar kemanusiaan, kerajaan membenarkan parti yang memegang kad UNHCR untuk tinggal sementara di negara ini sebelum ditempatkan di negara ketiga oleh UNHCR menerusi dasar satu kes ke satu kes. Hamzah menambah berdasarkan hasil semakan KDN, Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS tidak pernah mendaftarkan pertubuhan atas nama Rohingya atau mana-mana etnik Rohingya di Malaysia. Indonesia mencatatkan 347 kes baharu jangkitan COVID-19 menjadikan jumlahnya melebihi 10,000. Jurucakap Kementerian Kesihatan Achmad Rianto berkata, setakat ini Indonesia merekodkan 10,118 kes positif COVID-19 dan lebih 700 individu maut akibat pandemik berkenaan. Provinsi Jakarta mencatatkan jumlah kematian tertinggi diikuti Jawa Barat, Jawa Timur dan selebihnya di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Dalam mengharungi bulan Ramadan sepanjang musim COVID-19, beberapa pemain skuad Piala Presiden Pahang melakukan kerja sambilan dengan mengambil upah menghantar barangan bagi menambah pendapatan. Walaupun hanya menerima bayaran antara RM2 hingga RM5 bagi sekali perkhidmatan, namun mereka akui puas kerana dapat membantu masyarakat yang tidak dapat keluar rumah berikutan perintah kawalan pergerakan. Penjaga gol skuad Tok Gajah Muhammad Ikmal Pakuki yang mula menyediakan perkhidmatan penghantaran barangan sekitar Bandar Kuantan sejak awal Ramadan. Menurutnya, aktiviti menghantar barangan bermula 10 hingga 6 petang, membabitkan perjalanan kira-kira 40 km sehari. Selain pelbagai jenis juara berbuka puasa, dia turut menghantar jagung, buah mangga dan ikan patin. Walaupun bergelar pemain profesional, beliau berkata tidak sedikit pun perasaan malu sepanjang melakukan tugas sebagai penghantar barangan dan sekurang-kurangnya ia dapat menambah pendapatan serta memenuhi masa terluang. Teruskan bersama Sinar Harian bagi mengikuti perkembangan semasa dalam serta luar negara di www.sinarharian.com.my dan semua platform digital Sinar Harian.